Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, syarikat JCB Engineering MC Berhad berminat untuk berkongsi teknologi terkini kepada Sarawak bagi membantu memacu ekonomi negeri ini. Hasrat itu dinyatakan syarikat itu semasa mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Boopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Isnin. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat tersebut, wakil syarikat itu Jacob menjelaskan perjumpaan dengan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari membincangkan tentang pemindahan teknologi yang akan membawa kebaikan terhadap Sarawak. Katanya kemasukan teknologi baru dan terkini mampu membangunkan Sarawak dari segi ekonomi. Memang pertemuan kami hari ini begitu menarik berkenaan dengan transport teknologi untuk sama-sama membina dan membangunkan Sarawak sebenarnya. Itu yang kami bincang pada hari ini. Begitu juga dengan tenaga jana kuasa elektrik, jana kuasa yang kami cadangkan dengan Premier. Dengan projek-projek pembangunan yang lain juga. Begitu juga dengan jalan raya, begitu juga dengan pembangunan yang lain-lain, begitu dengan sekolah dan sebagainya. Itu kami akan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Laporan seterusnya, ahli majlis daerah memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan jentera kerajaan khususnya bagi mencapai hasrat menjadi wilayah maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil, ahli majlis daerah merupakan penggerak jentera untuk mana-mana kejayaan yang dikecapi oleh majlis daerah itu sendiri. That you are the driving engine. You are the driving force behind the success of any council. You formulate policies, you decide what you think is best for your own council, and has been mentioned during the engagement session, you ought to have your master plan, which I think is extremely important, and if you don't, then you must look into it. Because whatever you do from now on, if you do not have any proper planning, I think it will be very difficult for you to secure any funding, particularly from the federal government. Beliau berkata demikian ketika mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Foo Hian berucap dalam majlis penutupan seminar ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan 2023 pada Isnin. Datuk Dr. Pengguang turut menyeru agar pihak kerajaan tempatan menekankan kepentingan tenaga hijau kerana ia sangat penting untuk alam sekitar pada masa hadapan. Menyentuh perkara lain, Datuk Dr. Pengguang menegaskan kerajaan Sarawak ingin menuntut kembali autonomi terhadap sekolah dan balai kesihatan awam. We will be in a better position to undertake, build schools, clinics in places where we feel we need them. Berita seterusnya, Majlis Merarau bersebenar dengan penutupan perayaan Hari Gawai Dayak 2023 disambut meriah oleh penduduk setempat di Sri Aman pada Sabtu. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan berkata, majlis seperti ini dapat memperkenalkan kebudayaan masyarakat Dayak kepada orang ramai. Berucap dalam majlis tersebut, beliau berkata ia turut menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim sesama komuniti setempat tanpa mengira bangsa dan agama. Majlis yang julung kali diadakan ini dimeriahkan lagi dengan pengisian aktiviti-aktiviti menarik termasuk pertandingan pekit keling dan pekit kumang, acara ngetas ranyai dan ngiling bidai serta penyampaian insentif kepada pelajar cemerlang akademik sekolah-sekolah di daerah Bantu. Dalam majlis sama, Datuk Snodan turut mengumumkan bantuan dana berjumlah RM15,000 kepada jawatankuasa pengelola bagi menjayakan program ini. Masih dengan perkembangan di Sri Aman, konvoi kepada 60 tahun Sarawak Merdeka Bahagian Betong yang diketuai oleh Residen Bahagian Betong Richard Abu Nawas selamat tiba di Sri Aman pada Isnin. Konvoi tersebut disambut meriah oleh Residen Bahagian Sri Aman, Abang Muhammad Porkan Budiman. Dalam majlis tersebut, simbolik penyerahan bendera rasmi 60 tahun Sarawak Maju Makmur daripada Richard telah diadakan dan diterima oleh Residen Bahagian Sri Aman.
Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Simanggang Datuk Francis Hadin Hollis, Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brudi, Adun Bukit Bagunan Datuk Mong Dagang, Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor serta ketua-ketua jabatan dan ketua masyarakat. Manakala ditebeduk dengan wakil rakyatnya Dr. Simon Sinang Badal berikrar untuk menunaikan janji beliau untuk membangunkan kawasan itu khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau berkata perkara tersebut merupakan tanggungjawab beliau sebagai adun di situ untuk memastikan kawasan terbeduk dibantu sebaik mungkin, lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan bagi mencapai sasaran pendapatan RM15,000 setahun untuk seisi keluarga menjelang 2030. Dalam ucapannya semasa majlis makan malam Parunsuan di Hatiku di Tepeduk pada Sabtu, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 telah diluluskan untuk dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Sekolah Kebangsaan Parunsuan, Sekolah Menengah Kebangsaan TAI dan sekolah di Zon Tepeduk. Dalam pada itu, sebanyak RM150,000 turut diluluskan untuk kerja pembinaan parit konkrit yang baru di tepi bilik guru SK Parunsuan. Justru beliau menyeru agar semua ibu bapa dan guru untuk lebih bekerja keras bagi memastikan pelajar di sekolah berkenaan mendapat keputusan yang cemerlang sekaligus mengubah nasib keluarga mereka melalui bidang pendidikan. Keperkembangan berikut, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Sarawak akan menganjurkan larian amal Perkim Sarawak pada 17 September 2023 bertempat di foyer Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Pengerusi larian amal merangkap pengerusi pengumpulan dana Perkim bahagian Sarawak, Datin Azrina Muhammad Arif berkata, larian ini bertujuan mengumpul dana untuk menampung aktiviti kebajikan, kemasyarakatan dan juga pendidikan. 17 September 2023 at the MBKS foyer at 6 a.m. in the morning. There will be two categories, 5 km and 10 km. You can see it's written there. And our prices are quite good. For the first price is RM500. The second price is 400. Third price 300. Fourth price 200. Fifth to 10 price we also give 100 ringgit each for both men and women. Both categories will be given. We also have the virtual run upon request. Bercakap dalam sidang media larian amal Perkim Sarawak 2023 di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin, Datin Azrina berharap program layan ini dapat menarik seramai 2,000 orang peserta. Hadiah wang tunai akan diberikan kepada 10 pemenang pertama dalam kategori larian 10 km, sementara finisher medals akan diberi kepada mereka yang menghabiskan larian sejauh 5 km dan 10 km. Bagi yang berminat untuk turut serta, tarikh akhir pendaftaran ialah pada 31 Ogos 2023. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan program vaksinasi, pelesenan dan chip mikro secara percuma, anjuran bersama MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara, UKAS dan Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak di Dewan Masyarakat MBKS pada Sabtu. #Member Fakta Salam UKAS.